Jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Noh atas pembentangan beliau sebentar tadi. Jadi majlis diteruskan kepada pembentangan persekongsian ketiga, iaitu bertajuk Syed Sheikh Al-Hadi, peranan dan sumbangannya dalam membangkitkan kesejahteraan umat sebelum Perang Dunia yang Kedua. Akan disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman daripada Universiti Malaya. Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman merupakan Profesor di Universiti Malaya dalam bidang sejarah. Beliau juga merupakan ahli Jawatan Kuasa Penilai Pusat Kecemerlangan COE berpotensi bagi Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA yang terletak di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga beliau merupakan ahli Lembaga Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang dihormati Datuk Dr. Mansur Osman selaku Timbalan Ketua Ketua Bidang, rakan-rakan panel, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Pertamanya kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ruang dan kesempatan untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini. Dan saya diminta untuk membincangkan tentang Syekh Al-Hadi. Memandangkan kedua ahli panel telah pun banyak berkatakan tentang peranan ulama, saya kira saya tidak akan membincangkan perkara itu dengan terlalu mendalam, tetapi saya teruskan fokus kepada Syekh Al-Hadi. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya berikan sedikit slide untuk menjadi panduan kepada tuan-tuan untuk memahami pembentangan yang saya lakukan ini. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati, yang pertama, mau tidak mau kita harus menyedari bahawa ulama merupakan mereka yang telah memainkan peranan menyedarkan umat, khususnya sebelum Perang Dunia Kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya nyatakan di sini dengan jelas dan tegasnya, kebangkitan menentang Melayu Union pada tahun 1946 tidak akan berlaku tanpa peranan yang telah disemai oleh para ulama. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya nak jelaskan dengan sejelas-jelasnya pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh pemimpin utama negara kita mengatakan ulama tidak berperanan dalam perjuangan kemerdekaan adalah tidak benar. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimanakah peranan itu dimainkan. Karena tuan-tuan dan puan-puan, ketika umat Islam berada dalam keadaan cukup jahil, cukup lemah, ulama lah yang mainkan peranan untuk membangkitkan kesedaran ini. Ketika saya membaca tulisan berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kesedaran ini, termasuklah usaha untuk memberikan kesedaran melalui penulisan. Sekitar pada tahun 1913, seorang ulama yaitu Fatullah Suhaimi telah menerbitkan sebuah surah khabar di Mesir yang tujuannya untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat Melayu. Beliau mencabar pelajar-pelajar Melayu yang belajar di England supaya membuat perkara yang sama. Tetapi pada waktu itu pelajar-pelajar Melayu yang belajar di England lebih senang untuk berpoyo-poyo dan sebagainya. Tetapi pada waktu yang sama, mereka yang mendapat pendidikan agama memainkan peranan bagi memberikan kesedaran dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, kebangkitan Melayu Union, sebelum saya masuk kepada isu Syekh Al-Hadi untuk menjelaskan bagaimana peranan ulama ini. Kebangkitan Melayu Union merupakan satu kebangkitan yang amat luar biasa. Ia berlaku dengan cukup besar. Kita digambarkan peranan itu dimainkan oleh Datuk On. Saya tak nafikan, memang beliau seorang tokoh. Tetapi cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana mungkin kesedaran dan kebangkitan itu berlaku dan meluas begitu luar biasa sekali. Di Kedah kebangkitan berlaku, di Perak berlaku, di Kelantan berlaku, di Terengganu berlaku. Pernahkah tuan-tuan berfikir bahawa kebangkitan ini berlaku dengan adanya gerakan akar umbi yang memberikan kesedaran ke masyarakat? Siapa mereka? Siapa Datuk On? Datuk On cuma terkenal di Johor, betul. Persatuan Melayu yang wujud pada waktu itu merupakan persatuan yang kecil. Tetapi pada waktu itu, kalau kita kaji secara mendalam, siapa yang menggerakkan kebangkitan ini di Kedah? Kebangkitan itu dimainkan oleh Persatuan Ulama Kedah. Di Perak, siapa yang memainkan peranan? Peranan yang dimainkan oleh Syekh Donet Tola, anak murid kepada Salih Masri,
yang menggalakkan murid-muridnya untuk bangkit dan menentang Melayu dunia. Disebut tadi Tuan Haji Hamzah. Disebutkan tadi ialah Samad Nur. Siapa mereka ini? Mereka ini ialah bekas kepada murid Syekh Junaid Tola yang juga merupakan anak murid kepada Syekh Salim Masri. Dan dalam sejarah kebangkitan menentang Melayu dunia terdapat satu peristiwa, ada orang tahu, ada orang tak tahu, di mana penentangan itu bukan saja membabitkan lelaki tetapi juga membabitkan wanita. Apabila wanita secara beramai-ramai menentang Melayu dunia, mereka berarah dari Padang Rengas ke Pulau Kengsar sejauh 7 km, dan untuk pertama kalinya 13 km ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat kita terkejut kerana selama ini wanita duduknya di dapur. Tetapi apabila sampai kepada Melayu dunia, wanita berarah secara beramai-ramai. Antara mereka terlibat termasuklah Aisyah Ghani dan juga Sakinah Junaid. Ya, itu antara tokoh terlibat waktu itu. Bagaimana mereka dihalang untuk diberikan kenderaan. British pada waktu itu tidak membenarkan mana sekat bas, sekat lori dan sebagainya, menyediakan pengangkutan untuk mereka berkumpul di Kuala Kangsar menentang Melayu dunia. Tetapi dengan semangat diberikan oleh Syekh Junaid pada waktu itu, beliau telah memberikan semangat yang luar biasa, sehingga wanita-wanita yang memutuskan kita berarah dan berjalan kaki ke Kuala Kangsar untuk menentang Melayu dunia. Dan ini menimbulkan suatu ketakutan dan keheranan juga pada waktu itu, bagaimana wanita yang selama ini duduk di dapur tetapi pada hari bangkit menentang Melayu dunia. Senyatakan di sini bahawa kebangkitan ini berlaku bukan secara tiba-tiba, tetapi kerana peranan yang dimainkan oleh para ulama yang menyebar luaskan kesedaran ini. Oleh itu, peranan dalam menentang Melayu dunia dan membawa kemerdekaan harus juga dikaitkan dengan peranan yang dimainkan oleh ulama yang sekira selama ini dipinggirkan. Dan sekali lagi tahniah pada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, khususnya Datuk Dr. Mansur, yang sekira telah mengusahakan pertemuan-pertemuan sebegini bagi menjelaskan peranan yang telah mereka mainkan. Tuan-tuan dan puan-puan, suatu perkara yang juga harus kita lihat, khususnya bila mengatakan tokoh-tokoh ini, dan saya akan fokuskan kepada Syekh Hadi, bagaimana mereka telah membawa satu pendekatan yang dipanggil sebagai pemikiran Islam. Kerana pada waktu itu, Islam yang diamalkan oleh orang Melayu ialah Islam yang bukan membawa kepada kemajuan, tetapi Islam yang memundurkan mereka. Amalan Islam orang Melayu ini dipenuhi oleh khurafat, bid'ah dan sebagainya. Kalau mereka umpamanya ingin membuat sesuatu, mereka akan menjamu hantu-hantu dahulu. Kalau umpama nak turun laut, jamu hantu dulu. Nak buka tanah, jamu hantu dulu ya. Oleh itu ekonomi Melayu hantu yang kenyang ya. Ini merupakan amalan orang Melayu. Tetapi dengan berkembangnya kesedaran Islam, kita dapati amalan bid'ah dan khurafat ini berjaya dikurangkan. Yang ketiga, sebagai yang telah disebutkan tadi, saya nak sebutkan bahawa dalam sejarah perkembangan Islam dan juga pemikiran masyarakat, pada waktu itu ada dua cara sahaja. Dua saja. Sekarang banyak ya. Nak berikan kesedaran, kita ada macam-macam. Sekarang ni paling popular pakai Twitter ya. Popular lagi mungkin ada cara-cara lain ya. Tetapi pada waktu itu, kalau nak menjedarkan masyarakat, ada dua saja.